Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, InsyaAllah hari ini kita akan tengok untuk kita akan tengoklah bab 1 kata 4 matematik. Okey. So bab 1 ialah fungsi. Kita akan tengok fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So hari ini kita akan kenal pasti dan kita akan tengok je lah sama-sama apa tu fungsi persamaan dan apa yang saya bagi tadi dia punya latihan kan. So, kita akan tengok overview, lepas tu kita akan buat latihan pelan-pelan. Okay? Jadi kita punya mission dalam insyaAllah. Okay. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah kita buat tengok satu persamaan kuadratik kata lepas. Fungsi dan persamaan kuadratik. So, sekali kita kena pasti apa tu sebenarnya persamaan kuadratik. Boleh baca ungkapan kuadratik adalah satu pemboleh ubah, iailah ungkapan yang berkuasa tinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, so maksudnya inilah apa yang awak nampak ni. Ini adalah persamaan kuadratik. Sekejap bagi saya. Sekejap. Okay, kita kat mana tadi? Kita dekat. Oh, lupa. Okay. So ini AX kuasa 2, BX plus C inilah kita panggil kuadratik. Okay. Dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar, A tidak boleh kosong, X ialah pemboleh U. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya, apabila awak dapat susunan macam ni, pertama sekali, kita mesti cuma ada satu saja. Okay, dia mesti ada X sahaja. Dia tak boleh ada X, ada Y, tak boleh. Dia X lah. Lepas tu, dia mesti salah satu ni kuasa 2. Okay, dia mesti ada X kuasa 2. Okay, sebab cakap A tak boleh kosong lah. So, A kuasa 2 yang ni penting ni. Ini penanda sama ada ianya adalah kuadratik ataupun tidak. Yang ni. Okay. Ini antara contoh-contoh dia. AX kuasa 2 plus 1. Okay, ini keseluruhan dia. Paling penting kalau tengok tadi yang ni. Okay. Itu tanda kuadratik lah. Boleh tak selain daripada huruf X? Boleh. M pun boleh. Y pun boleh. Okay. Boleh ubah. Apa pun boleh ubah. Yang penting kuasa 2. Negatif pun tak apa. Okay. Yang ni kalau awak tengok betul, dia punya C dia kosong. Sebab cuma tinggal negatif Y kuasa 2 plus 3 Y sahaja, yang C tak ada. Okay. Yang ni pun sama, yang ni pun samalah. Yang ni, dia B dia kosong. Dia tak ada yang N1. Dia ada N kuasa 2 tambah 5 sahaja. Tapi yang kuasa 2 ni penting lah. Okay. Kalau ni tak ada, dia tak akan jadi kuadratik, dia akan jadi linear. Okay, jadi garis lurus. Contoh tak apa, nanti kita tengok. Okay, betul. Okay.
Apabila kita lukis graf, apabila kita ada persamaan like kuadratik, kita pun bolehlah lukis graf dia. Okay, nak lukis graf ni, ada dua jenis bentuk graf yang kita boleh lukis. Sama ada ni saya panggil senyum ataupun longkang. Okay, yang ni saya panggil sedih ataupun bukit lah. Okay, apa yang penting? Penting tadi A juga. A dia penting. B dengan C tak mainkan peranan rupa bentuk dia. B dengan C ni awak boleh tutup untuk awak tengok, untuk awak tahu sama ada ianya tersenyum ataupun ianya bersedih. Sama ada ianya longkang ataupun bukit. Kalau A ni positif, A lebih besar daripada kosong ni bermaksud A dia adalah positif. Bermaksud ianya adalah longkang. Dia happy. Sebab dia positif kan. Orangnya sangat positif. So dia happy. So dia senyum. Kalau dia negatif, okay, A itu bawah daripada kosong, ianya negatif, dia akan jadi sedih. Okay, dia akan frowning. Dia akan jadi bukit macam itulah. Disebabkan kita apabila dia positif, disebabkan apabila positif dia apabila disebabkan negatif. Okay. Negatif dia akan sedih, dia akan frown, dia akan bukit, dia akan ada satu titik paling atas ni sebelum dia U-turn balik. Okay, naik, lepas tu dia U-turn turun balik. Dan titik paling atas ni kita panggil sebagai titik maksimum. Ianya bermaksud titik yang paling atas sekali dia boleh pergi. Okay, untuk kuadratik ni lah, untuk persamaan ni. Sama juga untuk yang turun ke bawah. Okay, jenis turun ke bawah, yang jenis senyum, jenis positif. Sebabkan satu masa tu dia akan, bila dia turun, lepas tu dia akan U-turn balik, dia naik balik, dia akan kita panggil sebagai titik minimum. Titik paling rendah, titik minimum. Okay, untuk persamaan yang diberi. Untuk pengetahuan, takut ada yang ni. Dia tak semestinya duduk kat sini, dia boleh duduk kat mana-mana. Ya, mungkin kadang-kadang mungkin dia atas di bawah ni boleh, di sini boleh. Cuma rupa bentuk dia macam itulah. Jadi dia naik straight sahaja. Untuk kalau soalan tanya, okey, titik maksimum, adakah ianya titik maksimum, adakah ia titik minimum, atau rupa bentuk ke macam mana, nanti kita akan tengok soalan dia. Ada soalan bentuk macam tu. Kita kena tengok dia punya A juga. Okey, sama. A dia penting, untuk kuadratik A penting. A dia. Yang ni nombor yang ada sebelah X kuasa 2. Yang itu penting. Kalau ianya adalah negatif, dia akan ada maksimum. Kalau ianya adalah positif, dia ada ini. Okey. So paksa simetri satu graf fungsi kuadratik. So paksa simetri satu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk paksa simetri yang memiliki titik maksimum atau titik minimum. So macam ni. Maksudnya macam inilah. Ingat tak kita ada maksimum dengan minimum tadi? Okay, kita ada maksimum dan minimum. Paksi simetri, kalau kita ingat balik, simetri ni bermaksud mesti sama. Okay, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, sebelah kanan dan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya terbalik. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri mesti sama. Okay. So, garisan dia ialah garisan X bersamaan dengan apa? Okay, dia selari dengan paksi Y. Dia straight ke bawah lah, selari dengan paksi Y yang berada di titik maksimum atau titik minimum. Di situ kita panggil sebagai dia punya paksi simetri. Kiri dan kanan dia sama. Okey. Ini tadilah saya katakan tadi. Untuk paksi simetri ni dia mesti akan lalu titik maksimum ataupun titik ini. Soalan tak. Okey.
Siapa-siapa yang download file yang saya share tadi, okay, boleh buka. Boleh cuba jawab soalan dulu nombor 1 dan nombor 2. Kalau yang download tu boleh selesaikan sampai soalan nombor 5 terus. Tapi yang tak download, kalau yang tak download boleh tengok kat dalam skrin, selesaikan soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Nanti kita akan sampai soalan nombor 5 lah. Kita akan cek sama-sama. Okay. Terus okay. Saya assume dah settle yang ni. Kita tengok soalan nombor 3, 4. Cuba selesaikan 3 dan 4.
Baik, kita tengok satu lagi soalan 5, lepas kita akan check sama-sama. Apa ni? Okey, dia bagi tahu maksimum, so soalan di atas ni lah. Alright. So, soalan satu. Waktu dia tanya, antara berikut yang manakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okay, kita ingat balik, kuadratik maksud dia apa? Okay, kuadratik yang paling penting ialah kuasa 2 yang itu yang paling penting. Dia mesti X pemboleh ubah kuasa 2. Okay, kalau kita tengok satu, dia cuma satu saja, so A out. B, dia betul ada X kuasa 2, tapi kalau kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat X kuasa 3. Okay. Yeah. Can I do this? Can I? Okay. Okay, kalau tengok tadi, kita ada X dalam kurungan 4 dia. Ya, 4X kuasa 2. 4 tolak X kuasa 2. Okay. Untuk kalau jadi persamaan, kita tak nak kurungan ni. So, kita kena buang kurungan ni, jadi kita darabkan masuk ke dalam. So, 4 darab X kan dapat 4X. Tolak X kuasa 3. So, ni yang menyebabkan jadi masalah. So, lepas tu kita jadi salah. And smart drawing erase. Okay, so tu dia punya kenapa dia salah lah. So kalau satu lagi, awak tengok D. Okay, kalau tengok D, oh,
Okay, tengok D ialah 1 per X kuasa 2 tolak 4. Okay. Yang ni, kalau awak tengok betul, X ni, kalau kita naikkan ke atas, okay, kita naikkan dia ke atas, dan kita akan dapat X negatif 2 tolak 4. Now, tolak 2 dekat atas ni tak boleh. Dia bukan kuadratik. Negatif yang boleh ialah negatif iaitu nombor di belakang. Kalau negatif sini tak apa. Sebab negatif kat atas ni dia jadi salah jugalah. Okay, lepas itu kita boleh deduct. Okay, boleh deduct. Dan kita tahu jawapan dia adalah C. Alright. Next. Mana satu yang bukan kuadratik? Okay, konsep sama yang macam tadi. Yang ni kuadratik ke? Kuadratik. Sebab cantik. X kuasa 2 negatif 9x tolak 3 bersama kosong. Tak ada masalah. Jadi kuadratik tak? Ini masih lagi kuadratik. Sebab kalau kita susun balik, dia masih kuadratik. D kuadratik tak? Masih lagi kuadratik. Sama kalau kita susun balik, kita akan dapat kuadratik. Now, yang ni kenapa bukan kuadratik? Sebab pertama dia ada 2 pun boleh ubah. Dan ada 2 yang kuasa 2. Okay. Automatik dia bukan jadi kuadratik. Dia tak boleh ada 2. Dia kena ada 1 sahaja pun boleh ubah. Senang. Nombor 3. Ungkapkan 5 tolak H, 2 tambah H bersamaan dengan 4 H tambah 19 sebagai persamaan kuadratik dalam bentuk arm. Bentuk arm ni macam mana? Bentuk arm ni tadilah macam yang ni. Yang ni adalah bentuk arm. Tanpa ni pun tak apa. Okay? Tanpa persamaan kosong pun tak apa. Yang ni adalah bentuk arm. A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Bentuk arm. So yang kita ada 5H semua ni, kita macam mana kita selesaikan? Okay. Bagi apa tadi? Ya. Buat tak? Benda ni. Okay, tak apa. Dengan 4H 19. Okay. Okay. So ni soalan tadi, kita nak selesaikan jadi bentuk biasa. So saya assume lah saya assume awak tahu nak selesaikan ni macam mana. Okay. So, bila kita berlaku, kita akan dapat 10 tolak plus 5H tolak 2H tolak H kuasa 2 bersamaan dengan 4H tambah 19. Ya.
Ya. Okey. Dapat macam tu. So kita susun balik semula kepada sebelah kiri. So kalau kita susun balik, kita akan dapat negatif H kuasa 2 tambah 5H tolak 2H. 4H ni kita pindahkan kiri, kita akan dapat negatif 4H 10 tambah 10 tolak 19 bersamaan dengan kosong. Lepas tu mana yang sama kita boleh mana yang sama kita boleh tambahkan, mana yang lain kita kekalkan saja negatif H kuasa 2 kekal 5H tolak 2 tolak 4 kita akan dapat negatif 3H. No. Sorry. Negatif 1H. 1H tak? Kita dapat negatif 9. Ya. Wait. Am I sorry. Oh, okay, sorry. Okay, betul kan? Negatif H kuasa 2 tolak H tolak 9. Now, kalau tengok pada jawapan, kalau kita masuk pada jawapan, sorry saya terconfuse tadi sekejap. Kalau kita tengok pada jawapan, soalan, awak akan perasan jawapan yang saya tulis tadi tak ada. Negatif H kuasa 2 tolak H tolak 9 tak ada. Apa yang ada? Ni. Okay, basically apa yang berlaku ialah kita pindahkan semua ke sebelah kanan, kita positifkan semua, kita akan dapat H kuasa 2 tambah H tambah 9 dan jawapan dia C. Okay, next, nombor 4. Express 2x tambah 3 per 3x bersama dengan 5 per x tolak 1 sebagai persamaan kuadratik dalam bentuk up. Okay, so kita transfer balik ke sini. X tambah 3 per 3. Oops. Oh. 2x tambah 3 dalam per x bersamaan dengan 5 per x tolak 1. Okay. Okay. Jadi pada senang biasa kita gerakkanlah, mana yang bawah kita naik ke atas, yang di bawah kita naik atas. Okay. Di bawah kita naik atas, kita akan dapat x tolak 1 2x
tambah 3 bersamaan dengan 5, 3x. Harapkan kita akan dapat 2x kuasa 2 kuasa 2 tambah 3x tolak 2x tolak 3 bersamaan dengan 15x. Jadi kita gerakkan x ke kiri, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 2x tolak 3, tolak 15 dulu, tolak 15x tolak 3 bersama dengan kosong. Okey. Benda yang sama kita tambah dan tolakkan. Operasi dia mana yang lain tu kita kekalkan macam biasa. So 2x kuasa 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2, maaf 3 tolak 2, 1, 14. Negatif 14. X tolak 3 bersama dengan kosong. Okey. So itu jawapan dia. Kalau tengok pada soalan. 3, yes. Terima kasih Syah. So nombor 4 tadi kita dapat 2x tolak 14 tolak 3, jawapannya adalah B. Okay. Alright. Soalan 5. Macam berikut menunjukkan titik maksimum bagi satu graf fungsi kuadratik. Nyatakan paksi simetri bagi graf tersebut. Paksi simetri dia mesti selari dengan paksi y. So dia mesti x bersamaan dengan. So ini penting. Soalan dia sekarang, adakah ianya 5 atau berapa? Sebabkan garisan dia ke bawah macam ni. Okay, garisan dia ke bawah macam tu. Ini maksudnya berada di 5x. So jawapan dia ialah B. X bersamaan dengan 5. Alright. Itu senang je. Tak ada apa-apa, apa cakap, tak ada apa-apa kira-kira lah tadi. Okey, tadi kita dah tengok macam mana rupa kuadratik, kira macam persamaan arm dia. Kita pun dah tengok macam mana bentuk dia, sama ada ianya positif, ianya negatif. Dan kita pun dah buat latihan tadi macam mana kalau kita nak confirmkan dia punya, macam mana kita nak cari lah dia bagi kita satu persamaan, kita nak cari macam mana nak dapatkan persamaan kuadratik. Okey. Ini nak ceritakan pasal dia punya kangkang dia. Okey. Apa beza? Kalau ada sedikit apa-apa yang berubah, apa yang berubah sebenarnya? Okey. Untuk graf fungsi kuadratik fx ax kuasa 2 tambah bx tambah c, semakin kecil nilai a, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. So maksudnya macam ni. Katakan kita ada dua persamaan fungsi kuadratik. Katakan kita ada dua persamaan fungsi kuadratik di mana a dia adalah kalau positif sama dengan positif. A je. Okey, sama A, cerita A. B dengan C tak ada tengok. A. Apabila A nilai dia tinggi, contoh kalau tali jawapan macam 2x katakan.
Okey. Satu lagi 4x. Okey. 2x lagi tinggi daripada 4x. Okey. Lagi tinggi nombor dia, lagi kecil dia punya kangkang dia. Katakan 4x, so dia lagi kecil berbanding daripada 2x. 2x dia besar lagi lah. Katakan hijau ni 2x, purple ni 4x. Terbalik pun samalah. Okey. Kalau ianya bernegatif, negatif, lagi besar nombor negatif tu. Okay. Negatif 4, negatif 6, negatif 8 makin besar kan. Nilai kurang tapi nombor makin besar. Dia akan makin kecil. So katakan negatif 2 dengan negatif 4, negatif 4 yang purple, negatif 2 yang hijau. Okay, katakanlah kalau ada orang tertanya. Sekejap je. Saya nak tanya. Kalau positif dengan negatif macam mana? Efek sama tak? Okey. Positif, negatif, efek dia berubah terus. Sebab kalau ingat balik, kita kena naik balik ke atas. Kalau dia tertanya lah Positif, negatif, efeknya yang ni. Sama ada dia sedih ataupun dia happy. Itu positif, negatif. Dia punya kangkang-kangkang ni khas untuk dalam yang sama. Kalau dia sedih, mesti dengan sedih. Kalau dia happy, dengan happy. Lagi besar nombor dia, lagi kecil kangkang dia. First question. Second question yang mungkin orang tanya, sekejap. Kalau benda ni berubah, katakan A dia berubah, tapi dia punya belakang pun berubah. Jadi macam ni ke tak? Tak. Sebab kalau belakang dia berubah, dia akan berubah lain. Okay. Yang ni kita akan tengok untuk berubah B, untuk berubah C. Okay. Apa perbezaan dia? Yang ni khas tu A sahaja. Kangkang-kangkang ni A sahaja. Kalau B macam mana? Kalau B dia jadi macam ni. Bagi graf fungsi kuadratik fx bersama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, maksudnya untuk yang positif, kalau b makin besar, okay, b ni dia berada di atas kosong, maksudnya dia berada di sebelah kiri pasti. Okay. Kalau ianya negatif, dia akan berada di sebelah kanan pasti. Dia akan bergerak makin ke kanan lah. Kalau B kosong, dia akan duduk betul-betul dekat atas pasi. Ini dia punya titik minimum dia. Okay. Titik minimum dia atau pasi simetri dia lah. Pasi simetri dia. Okay. Tapi untuk negatif, kalau A dia negatif, maksudnya kalau dia sedih, dia terbalik. Kalau B dia lebih tinggi, B dia positif, dia duduk sebelah kanan, negatif duduk sebelah kiri, persamaan samalah, tak ada masalah. Okay. Itu kalau dia ada perubahan dekat B. Kalau kat C apa? Okay. C maksud dia senang je. Tak kisahlah ianya positif ke, ianya negatif ke, dia akan tentukan titik pintasan. Ingat tak? Y equal MC square. Sorry, bukan. Silap. Y bersama dengan MX plus C. Sorry. Linear. Persamaan linear. Y bersamaan dengan MX tambah C. C sana bersamaan dengan pintasan Y. C dekat sini pun sama dengan pintasan Y. Okay, dia tak berubah. Ini dia contoh-contoh sikit. Contoh begini lah kalau kita contoh katakan. Awak boleh tengok dalam buku teks awak sebenarnya contoh ni. Contoh 3 dalam buku teks awak. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik Y bersama dengan fx dan Y bersama dengan gx yang mungkin pada bahasa yang sama. Nyatakan bulat nilai P, berikan justifikasi anda. Okey. Sekarang kita tengok yang kecil ni 3. Dan yang px ni lebih besar daripada gx. Rupa sama
Dia punya titik maksimum sama, part C semua sama. Sebab dia negatif 4, negatif 4. So, sama je semua. So, P ni apa? Okay, disebabkan kita tahu apabila dia makin berluas kangkang dia, dia punya nilai dia mesti makin kurang. Okay? Dia mesti lebih rendah lah nombor dia. Jadi dia mesti duduk di antara 0 dengan 3. Okey, kenapa mesti 0 dengan 3? Sebab ingat, kalau negatif dia akan flip. Dia akan terus flip ke bawah. Sebab tu tak boleh. Okey, dia mesti sampai 0 je. Tapi dia tak boleh besar daripada 3. So, 0 lebih rendah daripada P, lebih rendah daripada P. Kenapa? Sebab ianya lebih bebas. Jadi P mesti daripada 3. Sebab dia bentuk senyum, dia tak boleh rendah daripada 0. So, ini adalah posisi P. Mana satu nombor dia kita tak pasti. Kita bagi range, kita bagi anggakan. Okay, tengok soalan sikit. Soalan 6. Pelajar di bawah menunjukkan graf fungsi kuadratik f(x) bersama dengan 2x kuasa 2 tolak x dan gx px tolak 1. Sama macam contoh tadi. Nyatakan kemungkinan nilai bagi p. Jawapannya adalah C. Okay. Question is why C? Okay, kita ingat balik. Dia bagi kita fx yang duduk belah dalam. So, kangkang dia lebih kecil daripada gx. So, maksudnya nombor dia mesti lebih rendah daripada 2 lah. Okay, sebab dia punya A dia 2, so dia mesti rendah pada 2. Tapi ianya masih bentuk senyum. So, maksudnya negatif tak logik. Negatif 4, negatif 2, negatif automatic out. 3 lebih besar pada 2, tolak tepi. So, tinggallah jawapannya adalah C. Okay, so this one. Nombor 7 ni saya bagi masa untuk awak jawab. Okay, Raja dia menunjukkan graf fungsi kuadratik 2x kuasa 2 tambah 4x tambah k. Hitung nilai k. Ini saya bagi awak cuba jawab dulu. Nanti kita cek bersama.
Alright, nombor 7. Kita baca balik. Rajah di bawah menunjukkan graf fungsi kuadratik fx bersama dengan 2x kuasa 2 tambah 4x tambah k. Kita cari k. Okay, kita kena tengok semua informasi yang dia bagi kat kita lah. Okay, apa informasi yang dia bagi kita? Pertama sekali dia bagi kita dia punya persamaan. Okay, persamaan kuadratik dia dah bagi kita. Kedua dia bagi apa? Dia bagi kita titik minimum yang ada. Dia suruh kita cari k, dia suruh kita cari k lah. So, macam mana? Boom. Okay. Ini jawapan dia. Okay, pertama sekali, kita ada fx. Fs kuasa 2 ini persamaan dia bagi kita. Okay. Ini data yang pertama dia bagi kita. Data kedua bagi kita ialah titik minimum. Dia tahu ini adalah x. Dia tahu ni y. Dan untuk pengetahuan fx ni kita boleh tukar juga menjadi y. Okay, ianya sama. Okay, fx ni dengan y ianya samalah. Fungsi x ataupun y. Jadi dari situ kita boleh tarik je letak y letak kat y, x letak kat x, kita dapat negatif 5 bersama dengan 2, negatif 1 kuasa 2 tambah 4 dalam kurungan negatif 1 tambah k. Selesaikan yang ni kita akan dapat 2. Negatif 1 kuasa 2 akan jadi 1 sebab negatif 1 jadi positif. So 2 tambah 1 jadi 2. 4 kali negatif 1 akan jadi negatif. So jika negatif 4 kita pakai gerakkan semua kiri, kita akan dapat negatif 5 tolak 2 tambah 4 bersama dengan k. So k kita akan dapat jawapan adalah negatif 3. Alright. Sekejap. Oh. Okay, ada lagi beberapa lagi lah untuk kuadratik. Tapi dah pukul 8.9, kita apa. So insyaAllah hari ni kita fokus saja. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada Alright, alhamdulillah. Okay, untuk sedikit ni lah informasi. Saya takut ada yang tak perasan. Kalau mana-mana daripada grup, mana-mana yang datang daripada sekolah, katakan SFK, SFK pertama ke, BRP ke, DIY ke, tolong masuk ke dalam grup kelas awak. Kat situ dia ada garisan untuk, dia ada macam satu post untuk awak masukkan kehadiran anda pada malam ni lah. So tak boleh isikan sebelum masuk ke kelas seterusnya. So jangan keluar, tunggu dalam ni, nanti cikgu seterusnya akan masuk untuk ajar awak sains pula. Alright, dengan tu terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi datang ke bawah sebelum-belum daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan pada hari pada waktu yang sama. So awak akan ada satu lagi kelas lah. So, kelas lepas ni dan esok lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam cikgu, terima kasih.
Ya, baik. Kak, Kak. Cikgu, cikgu tak buka mikrofon. Ya, dengar tak? Oh, sorry. Okey, baru dengar. Ya Allah. Okay. So tak dengar tadi daripada awal? Tak. Dia Ya. mesti tak dengar. Apa tak ada? Okay. Sorry. Kita akan mula balik. Okay. Patutlah diam je. Okay, kita akan mulakan semula. Okay. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Najwa. Okay, hari ni kita akan mula dengan bab 1. Kita santai-santai. Yang ni topik perbincangan kita pada hari ni. Okay, kita akan go through dengan peralatan perlindungan diri, pembuangan bahan sisa, pemadaman, kebakaran. Okay. Cikgu ada bagi nota sebelum ni, nota PDF kan. So cikgu akan bincang dekat slide, so kamu akan tulis dekat PDF file yang cikgu bagi. Okay, sebagai nota dan rujukan. Okay. So, kita tengok dekat sini. Gambar rajah ni, apa kesalahan yang kamu nampak? Yang ada pada gambar ni. Boleh tak nyatakan dekat chat ke ataupun nak Cikgu ada yang tak pakai sarung tangan. okay, ada yang tak pakai sarung tangan. Kemudian ada yang tak pakai safety Google. Okay. Ada yang tak pakai face mask. Ada lagi tak? Kasut, cikgu. Okay, kasut. Okay. So benda-benda ni adalah benda-benda yang penting yang kamu kena pastikan sebelum kamu berada dalam makmal. Kamu kena pastikan kamu pakai safety Google ni. Safety Google, baju makmal, sarung tangan, kasut, keselamatan dan juga face mask. Okay. Macam kalau kita nak handle satu eksperimen yang memerlukan kita menggunakan bahan kimia macam acid.
So kita memerlukan sarung tangan dan juga sarung tangan, lab coat dan juga kasut keselamatan. Sebab takut kalau bahan kimia tu tertumpah. Okay, yang mempunyai asid yang tinggi, dia mampu menghakis kulit kita. Okay, dan topeng muka ni pun penting. Penting sebab kalau kita lakukan eksperimen menggunakan kloroform contohnya, okay, dia akan membahayakan pada sistem pernafasan kita lah. So kita memerlukan face mask. Okay? Dan face mask ni bukanlah satu benda yang dah familiar dah. Memang kita kat luar pun sekarang kita akan pakai face mask. Okay? So, okay. Tadi cikgu tunjuk peralatan pelindungan diri. Yang ini kamu kena pastikan sebelum kamu memasuki makmal, kamu ada lengkap berpakaian ikut peralatan pelindungan ada pada badan kamu. Tetapi ada juga peralatan yang dah ada di dalam makmal. Okay. Antaranya adalah yang ini. Okay. Setiap makmal di sekolah, saya tak pasti kat sekolah kamu, tapi di universiti ataupun di industri-industri bahagian research, okay. Bila kita masuk makmal, kita akan nampak ada biasanya di bahagian bucu makmal hujung, okay, akan ada satu benda ni. Okay, ini kita panggil sebagai penyiram keselamatan dan dia ada sekali dengan pembilas mata. Okay, penyiram keselamatan ni penting untuk membilas bahagian yang terkena bahan kimia. Okay, apa-apa saja bahan kimia yang terkena, okay, terus akan pergi kat sini untuk basuhkan habis badan kita. Okay. Begitu juga dengan pembilas mata. Okay. Okay, boleh salin nota dekat PDF tu. Okay, kemudian kita ada ketika kita melakukan eksperimen, okay, kita guna bahan-bahan kimia untuk kita buat eksperimen. So ada 3 kita panggil kabinet lah. 3 kabinet nampak sama tapi penggunaan dia sangat berbeza. Okay. Yang pertama yang kamu nampak kat sini kita panggil fume chamber ataupun kebuk asap. Okay. Kebuk asap ni kita nak gunakan bahan kimia yang mudah terbakar ataupun mempunyai bau yang kuat. Apa contoh bahan kimia yang bau dia kuat? Boleh siapa-siapa beritahu cikgu tak? Okay, kalau kamu tengoklah dekat dalam drama yang tutup mulut orang kan pakai satu bahan kimia tu, itu kita panggil kloroform. Kloroform tu boleh menyebabkan pengsan lah kalau kita terlebih hidu. Okay. So kita nak buat eksperimen, kita akan guna ketika nak guna kloroform kita akan lakukan menggunakan fume chamber ni. Okay. Sebab dekat bahagian atas ni dia ada satu corong yang akan sedut sebarang bau, okay. Ataupun apa sahaja bahan-bahan yang mudah terbakar kan dia menghasilkan asap, so dia akan sedut dekat atas tu, okay, kat bahagian atas ni. So ini kita panggil fume chamber. Kemudian kita ada aliran kabinet aliran lamina ataupun lamina flow chamber. Okay, yang ini tadi kalau tadi kita nak melakukan eksperimen yang menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar ataupun yang mungkin bau yang kuat. Tapi kalau kabinet aliran ni kita nak guna dia, okay, untuk mengelakkan pencemaran kepada sampel. Biasanya kalau kamu nantilah kalau kamu ada rezeki ambil bidang sains ataupun bidang kejuruteraan kimia ke, kamu akan banyak menggunakan lab. Okay, dekat situ kamu akan nampaklah ada benda-benda ni dalam lab. Okay, antaranya kabinet aliran lamina ni. Okay, untuk student bioteknologi biasanya dia banyak melakukan eksperimen yang menggunakan macam sel, macam yeast. Jadi bahan-bahan ni tidak boleh bercampur dengan bahan-bahan lain, kalau tak dia akan rosak. So dia akan gunakan kabinet aliran lamina ni. Okay. Kemudian yang ketiga adalah kabinet keselamatan biologi.
Okay, Kabinet Keselamatan Biologi ni pula adalah kabinet khas yang mempunyai pengudaraan lengkap untuk memberi perlindungan kepada pengguna dan persekitaran daripada ancaman patogen. Okay. Ni pun sama, kalau kita nak lakukan satu eksperimen yang sangat sensitif pada udara ke, pada sekeliling, pada bakteria lain ke, so dia akan merosakkan eksperimen tu. Jadi dia perlu dilakukan dekat kabinet keselamatan sebab dia dah tak bercampur dengan bahan-bahan lain. Okay. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada pembuangan bahan sisa. Okay, dalam pembuangan bahan sisa ni yang kita kena tahu apa bahan yang kita boleh buang dalam sinki. Okay. Dalam makmal kan kita ada sinki, kita ada meja yang besar, kan? Kita ada apa lagi? Peralatan nak eksperimen macam test tube dan sebagainya. So ada juga bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan lain lah. Jadi yang kita nak tahu sekarang ni apa bahan yang boleh dibuang dalam sinki, apa bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki dan bagaimana kita nak uruskan bahan biologi. Dan kita nak urus kemalangan dalam makmal. Okey. Bahan yang boleh dibuang di dalam sinki antaranya adalah yang mempunyai larutan yang mempunyai pH yang sangat lemah antara 5 ke 9. Okey, pH yang terlalu rendah bawah daripada 5 itu adalah asid yang terlalu kuat. Okey, jadi dia tidak sesuai untuk dibuang di dalam sinki sebab dia ada nilai hafisan yang sangat tinggi. Okey, begitu juga dengan alkali. Alkali terlalu tinggi pun tak boleh untuk dibuang dalam sinki. Okey, dan bahan yang boleh dibuang di dalam sinki yang seterusnya adalah yang tidak menghapis. Okey, sebab itulah pH yang kita perlukan bahan kimia itu kalau kita nak buang dalam sinki kita kena pastikan dia pH dia adalah antara 5 ke 9, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okay. Yang ketiga, dia mestilah bahan yang tidak berbahaya. Dia mestilah bahan yang tidak beracun. Okay, bau dia ada bahan kimia yang bau dia boleh menyebabkan kita hitam dan sebagainya ataupun boleh menyebabkan radiasi dan tubuh badan kita, so tak boleh. Okay. Dan yang keempat, larutan yang mempunyai kepekatan yang rendah. Kalau siapa tak faham boleh tanya dekat nota tu. Okey. Ini adalah contoh bahan yang boleh dibuang dalam sinki lah. Antaranya cuka, larutan amonia ataupun garam, larutan garam yang tidak organik, alkohol yang bilangan karbon dia kurang daripada 4. Sebagai contoh larutan etanol. Okey. Okey, ini adalah bahan yang tidak boleh dibuang di dalam sinki. Contoh sisa pepejal, bahan pH kurang dari 5 dan lebih daripada 9. Okey. Sebatian pelarut organik, bahan toksik. Okay, bahan toksik ni sebagai contoh apa dia bahan toksik? Macam mercury, macam cadmium, plumbum, itu adalah bahan-bahan toksik. Kemudian bahan buangan radioaktif. Okay, contoh yang ada number biasanya iodine 131, phosphorus 32. Okay, yang ada dekat dalam PDF file tu. Okay. Kemudian bahan sisa organik. Okay. Contoh bahan sisa organik macam bangkai haiwan. Kita tak boleh buang dalam sinki. Bila kita lakukan pembedahan pada tikus makmal sebagai contoh, kita tak boleh buang macam tu saja dalam sinki. Okay, kita kena ada aturan dia untuk kita dispose atau kita buang bahan seperti itulah, bangkai haiwan tu. Okay. Kemudian bahan yang meruap. Okay, contohnya macam alkohol, okay, amonia, bromin. Okay.
bahan-bahan ni dia membebaskan gas yang sangat bahaya untuk kita lah. Okay. So yang terakhir adalah bahan reaktif. Sebagai contoh macam logam, macam asid yang sangat tinggi ataupun alkali yang sangat tinggi. Okay, sangat bahaya kalau kita buang macam tu saja dalam sinki. Okay. Okay, kemudian kita pergi pada bahan sisa biologi. Bahan sisa biologi ni adalah bahan yang telah dicemari oleh ejen biologi yang berbahaya. Maknanya dia dah tercemar. Bahan ni dah tidak boleh digunakan lagi. Okay. Sebagai contoh, petri dish. Okay, petri dish ni kalau kita dah guna untuk satu bahan kimia, kita dah tak boleh nak guna balik. Kita tak boleh nak reuse balik petri dish tu. Okay. Sebab tu kalau dekat dalam mana-mana lab pun kita akan nampak petri dish ni, piring petri ni paling banyak. Okay. Dia dalam dia punya material tu jenis dia adalah daripada plastik. Okay. Sebab untuk guna bahan-bahan biologi ni dia pH dia tidak kuat. So piring petri ni adalah yang sesuai untuk digunakan lah. Tapi kegunaannya hanyalah boleh sekali sahaja. Okay. Kemudian pembungkusan pembedahan. Okay. Kalau kamu tengok setelah digunakan bahan-bahan ni dekat hospital pun kita akan ada satu plastik yang warna kuning tu kan. Yang dia tulis ada apa? Ada warning sign. Dia akan letak dalam tu dan dia akan buang. Tak boleh guna. Begitu jugalah dengan jarum, bekas darah, peralatan makmal, tabung penyemaian. Okay. So boleh take note ni tulis dekat nota. Okey, kategori bahan sisa. Okey, bahan sisa ni ada 4 kategori. Okay, kategori A adalah bahan pekerja yang tajam. Kategori B adalah bahan pekerja yang tidak tajam. Kategori C adalah bahagian haiwan dan kategori D adalah cecair. So kategori A ni, contoh bahan pekerja tajam adalah seperti jarum, kaca, pisau bedah. Dan ia perlu disimpan dalam bekas yang khas lah. Okey. Macam cikgu sendiri, cikgu pelajar di UIA Gombak dalam bidang kejuruteraan, dekat makmal ada disediakan satu tempat khas untuk kita buang bahan-bahan yang kita dah guna masa kita buat eksperimen. Okay. Kemudian bahan pekerja yang tidak tajam, contoh dia sarung tangan pun sama, kita guna sekali kita akan buang. Okay, kertas tisu, piring, petri dan sebagainya. Okay, ini perlu disimpan dalam beg autoclave. Okay. Dan kategori C itu bahagian haiwan. Perlu disimpan di dalam penyejuk beku. Ini kalau budak-budak medical science ke nak melakukan pembedahan, ada tugasan untuk melakukan pembedahan. So haiwan-haiwan ni kita perlu simpan dalam freezer lah untuk dia kekal lama. Okay, kemudian ada kategori D, cecair darah ataupun serum. Okay. Sorry, sisa biologi disimpan dalam freezer lah. Kita nak elakkan bau dan sebagainya kan. Sebelum kita buang sisa-sisa tu di tempat yang khas. Okay. Biasanya untuk kita ni bukanlah pelajar lah yang buat, biasanya ada pekerja yang ditugaskan untuk membuang sisa-sisa ni. Okay. So bagaimana kita nak asingkan bahan-bahan sisa ni? Okay. Untuk kategori A, okay, kita akan simpan dia dulu sementara dekat dalam bekas khas. Sebelum kita buang, kita akan simpan. Okay. Biasanya kita akan labelkan bahagian-bahagian tu. Okay. Bahagian pekerja yang tidak tajam, kita akan simpan dalam beg autoclave, okay, yang kalis bocor. Dan kategori C, kita akan simpan dalam freezer, okay.
Kemudian kita akan label lah semua ni dan dimasukkan ke dalam tong biohazard. Okay, biohazard yang disimpan sementara. Okay. Macam cikgu cerita tadi, dia ada satu tempat khas untuk simpan semua bahan-bahan sisa ni. Sampailah dia dilupuskan. Okay. Okay. So apa yang kita nak lakukan apabila berlakunya pertumpahan bahan-bahan kimia? Okey, yang pertama, ni contoh gambar ni kamu tengok ada satu pertumpahan bahan kimia. Okey. So ini cara dia, kita akan laporkan kepada guru atau pembantu makmal. Okay, kemudian kita akan jadikan kawasan tumpahan tu sebagai kawasan larangan. Okay, so bila berlaku saja tumpahan, semua orang kena jauhkan diri daripada kawasan tu dan kita akan gunakan pasir untuk jadikan dia sempadan. Barulah kita akan buang bahan kimia tu ikut prosedur yang betul. Okay. So boleh isi dekat dalam nota-nota tu. Okay, isi dulu. Cikgu nak tunjuk satu lagi. Okay, habis bahagian ni. So inilah yang cikgu dah share tadi. Kamu tulis as a note kan? Okay, apa yang cikgu terang tadi kamu boleh tulis dekat sini. Okay, kemudian kita akan pergi ke kertas 2. Okay, untuk soalan kertas 2 ni, apa yang dicakap kat situ? Rafiki ingin mengkaji kesan tindak balas antara natrium dan air. Tanpa menunggu arahan daripada guru, Rafiki telah meletakkan seketul natrium yang besar ke dalam bikar berisi air. Satu letupan kecil berlaku dan percikan api terhasil. Jadi apakah kesalahan yang dilakukan oleh Rafiki? Okay, apa? Nyatakan kesalahan. Dia tidak menunggu arahan. Okey, satu tidak menunggu arahan daripada guru. Okey, yang kedua? Dia telah letak seketul natrium yang besar ke dalam bikar. Okey, yang ketiga? Apa lagi? Okey, dia menggunakan bekas, menggunakan bikar. Okay. Untuk kita handle bahan-bahan seperti natrium, bahan-bahan letupan, kita tak boleh menggunakan bikar kaca. So kat situ dia telah menyebab bila ada berlakunya letupan, okay, so bekas tu akan pecah dan menyebabkan kemalangan pada dia lah. Okay. So mana-mana jawapan, antara dua jawapan tu adalah betul. Okey, kemudian terangkan dua alat perlindungan diri yang perlu Rafiki gunakan. Apa dia alat? Google. Google, okey. Kenapa perlu Sarung guna tangan. Google?
Kenapa perlu guna Sebab- Google tadi? Sebab tak nak masuk mata percikan api. Okey, betul. So dia nak melindungi mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya tadi, yang meletup tadi. Okey, yang seterusnya siapa tadi cakap sarung tangan Sarung tangan. Okay, kenapa dia guna sarung tangan? Untuk melindungkan tangan. Okay, daripada tersentuh bahan natrium tu. Okay, sama sikit. Melindungi tangan daripada tersentuh bahan-bahan reaktif tadi. Okay. Yang seterusnya boleh memakai baju makmal. Baju makmal tu penting untuk melindungi pakaian daripada percikan api. Okey, kamu tengok soalan yang kedua ni. Okay, tadi cikgu tak explain pasal pemadangan api kan. Okey, pemadangan api ni ada berapa jenis? Siapa boleh tahu? Jenis-jenis pemadangan api. Okey, buat note sikit kat sini. So jenis-jenis pemadangan api ni ada air, yang pertama air, buih, lagi? Siapa boleh tahu? Karbon dioksida. Karbon dioksida lagi? Ada empat jenis. Serbuk kering. Serbuk kering, okey. So, alat kat sini, apakah jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan? Okay, kita tengok Encik Rahman ni dia duduk dekat dalam satu bilik yang sangat kecil. Kemudian ada banyak bahan-bahan kertas. Okay, kertas, ada plastik mungkin, ada kain. Okay. So, jenis alat pemadam kebakaran yang mana yang sesuai? Ada juga barang-barang elektrik kat situ. So, apa alat kebakaran yang sesuai? Jenis kimia kering. Kimia kering. Sama ada air, buih ataupun karbon dioksida ataupun serbuk kering. Yang mana yang sesuai? A, B, okay, antaranya adalah ABC types. Okay, antaranya adalah air boleh, buih. Sekejap air boleh, buih boleh. Okay, ataupun serbuk kering pun boleh. Sebab dekat sini ada bahan-bahan seperti bahan-bahan perkakas elektrik, kayu dan juga kertas. Okay, so boleh tulislah dekat sini. Okay. Okay, boleh faham Cikgu proceed soalan seterusnya. Okay, sebuah cerit elektrik di dalam pejabat Encik Rahman telah mengalami litar pintas dan menyebabkan berlakunya kebakaran kecil. Alat pemadam kebakaran mudah alih yang dibeli oleh Encik Rahman 5 tahun lepas gagal berfungsi pada ketika itu kerana tidak pernah diselenggara. Okay, dia kata gagal berfungsi sebab dah tak pernah diselenggara, tak pernah diservis. So soalan ni, mengapa alat pemadam kebakaran tersebut gagal berfungsi? Antara sebab kenapa dia gagal berfungsi, boleh tahu tak? So antaranya adalah kehilangan tekanan dekat dalam tong. Okay. Bila kehilangan tekanan, tak bolehlah keluar. Contoh, tak boleh keluar air, tak boleh keluar debu sebab tak ada tekanan untuk mengeluarkan dia. Okay. Yang kedua, debu menjadi mampat. Okay. Dan yang ketiga, muncung berkarat.
Okay, muncung yang kita gunakan untuk padam kebakaran tu dia dah berkarat kat situ. Jadi bahan dekat dalam tong tu tidak dapat keluar. Okay. Jadi, kalau berlakunya kebakaran ataupun litar pintas, tapi tak ada pun alat pembakar tu, pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran. Apa cara lain yang kita boleh guna? Ini soalan kebat. Apa cara lain selain daripada kita gunakan alatan pemadam api tu? Kain basah. Okey, betul. Kain basah. Kain basah yang tebal lah. Okey. Ayat proper dia menggunakan selimut tebal lah, ataupun kain yang tebal yang dibasahkan. Yang kedua, menggunakan selimut kebakaran. Yang kalis api lah. Okey. So seterusnya. Okey, terdapat pelbagai jenis bahan sisa dalam makmal. Apakah yang dimaksudkan oleh bahan sisa biologi? Apa tadi yang cikgu terang? Bahan sisa biologi. Biologi ni apa? Sisa tu apa? Apa yang dimaksudkan dengan sisa biologi? Sisa adalah bahan apa? Boleh bagi tahu cikgu tak bahan apa sisa ni? Bahan berlebihan. Bahan berlebihan. Salah, kita panggil dia bahan buangan. Okay, sisa bahan buangan. Macam tu. So, biologi ni apa? Biologi adalah berkaitan dengan benda-benda hidup. Jadi, sisa biologi adalah bahan buangan yang tercemar daripada benda-benda hidup. Okay. So, ini antara bahan sisa biologi. Darah, lendir, bangkai katak. Jadi, disuruh soalan dia adalah kaji maklumat di atas dan bina konsep bahan sisa biologi. Okay, yang kita tengok dekat sini adalah lendir, darah dan juga bangkai katak. Okay, so maklumat yang kita dapat kat sini adalah apa maklumat dia? Okay, sebab dia kata kaji maklumat di atas. Okay, so yang dicakap ini adalah yang pertama. Sekejap saya tulis sikit. Okay. So yang kita boleh dapat kat sini ni untuk soalan maklumat. Maklumat yang kita dapat kat sini yang pertama. So kita tahu bahawa lendir, darah dan bangkai katak adalah bahan sisa biologi.